jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan, Allah hadiahkan kita dapat menyempurnakan satu tuntutan yang sangat besar, salat fardu maghrib berjemaah. Ini satu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat taat satu perintah Allah ni pun perlukan taufik daripada Allah. Sebab tu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi pimpin beliau untuk keluar daripada Madinah berdakwah ke bumi Yaman, banyak berlaku soal jawab antara Nabi dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Banyak nasihat yang Nabi bagi, banyak soalan yang Nabi tanya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal satu orang sahabat yang sangat besar, satu orang sahabat yang sangat Nabi cintai, sehingga disebutkan di akhirat nanti yang akan memegang panji dan di belakangnya ialah para ulama, ialah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi pesan pada Sayyidina Mu'adz sebelum Nabi lepas kekang unta Sayyidina Mu'adz untuk meninggalkan bumi Madinah, Nabi pesan jangan pernah tinggal satu doa ni yang ramai dah hafal dah, cuma nak taufik untuk amal tu kadang-kadang bukan terlupa. Nabi ajar kepada satu orang ulama di kalangan para sahabat, satu orang yang Nabi sendiri endorse ilmu dia dalam fiqh, dalam agama, satu orang yang sangat faham berkenaan usul dalam agama, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ni pesan, jangan tinggal doa ni. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi pesan kat Sayyidina Mu'adz jangan pernah tinggal doa ni. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk ingat pada Engkau, wa syukrika bersyukur pada Engkau, wa husni ibadatik cantikkanlah ibadat aku, pengabdian aku. Nak taufik ni pun Nabi ajar Sayyidina Mu'adz untuk ingat pada Allah, untuk minta pada Allah. Sebab tu ulama selalu pesan, bila kita dapat ucap alhamdulillah dalam amal kita, bila kita dapat ucap alhamdulillah, satu alhamdulillah, kita dapat buat satu perkara kita alhamdulillah, ulama kata tambah satu lagi alhamdulillah untuk alhamdulillah tadi, tambah satu lagi alhamdulillah untuk alhamdulillah tadi. Sebab untuk bersyukur pada Allah, bila dapat taufik syukur pada Allah tu pun kena syukur.
Kita kata alhamdulillah. Dapat ucap alhamdulillah tu pun taufik daripada Allah. Ucap lagi satu alhamdulillah untuk syukur atas alhamdulillah tadi. Kalaulah benda ni berlaku seterus dan seterusnya, tuan-tuan, agak-agaklah berapa masa di antara kita dengan Allah yang terlalai. Tuan-tuan, saya tak ingat satu tamsil ketika saya berada dekat India 2017. Satu orang ulama pesan dekat kami daripada satu tamsil berkenaan kisah satu orang yang kerja dia hari-hari tangkap burung, lepas tu sembelih burung, lepas tu jual burung. Kerja lelaki ni hari-hari tangkap burung, sembelih burung, jual daging burung. Tu hari-hari kerja dia. Satu hari tu dia tahan perangkap burung pada pagi sampai petang, burung tak masuk-masuk. Bila burung tak masuk, dia dah putus asa. Dia pun kata mungkin hari ni tak ada rezeki. Dia pun nak packing, nak balik. Tiba-tiba takdir Allah Subhanahu Wa Taala masuk seekor burung kecil dalam perangkap. Dia tengok-tengok yang masuk burung kecil, dia kata Allah, kecil lah pula. Dia pun tengok burung tu, dia pun buat duk fikir nak jual ke nak lepas, nak jual ke nak lepas. Kalau jual kecil sangat ni, kalau lepas langsung tak dapat apa. Akhirnya dia buat keputusan, kecil pun kecil lah, dia pun nak sembelih untuk jual juga daging burung kecil. Datang satu keajaiban ketika dia pegang burung tu nak sembelih, burung tu boleh bercakap. Tuan-tuan, ini tamsil, ini bukan riwayat, ini bukan riwayat hadis ke, ini tamsil. Ulama kita ajar supaya kita dapat faham daripada keadaan bagaimana Allah Ta'ala mentadbir keadaan dunia. Burung tu boleh bercakap. Burung tu tanya, burung tu beritahu, wahai fulan, kalau engkau lepaskan aku akan bagi 3 nasihat yang akan ubah seluruh kehidupan kau dunia akhirat. Yang pertama, burung tu boleh bercakap, dah satu keajaiban dah. Yang kedua, burung tu kata nak bagi nasihat pula 3. Dan burung tu kata, aku akan bagi nasihat pertama ketika aku terbang di atas bahu engkau. Nasihat kedua, bila aku terbang di atas pokok depan rumah engkau. Nasihat ketiga, lepas aku terbang berada di puncak bukit ujung sana. Akhirnya kerana takjub dengan keanehan yang berlaku, dia pun setuju, dia lepas burung. Burung tu terbang naik dekat atas bahu dia. Burung tadi kata, wahai fulan, dengar betul-betul nasihat aku yang pertama ni. Sesungguhnya ketahuilah kami ialah makhluk Allah yang tak pernah berhenti daripada mengingati, memuji dan berzikir kepada Allah. Binatang, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, yang sebahagian besar kita rasa tak ada nilai pun pada kita. Semut lalu depan kita terpijak, ada siapa sedih terpijak semut? Termenung panjang, duduk kat atas sofa. Apa cerita bang? Saya terpijak sekok semut, mampus lah tu. Dan meninggal lah, arwah dah semut sekot. Tuan-tuan, pada kita semut tu tak ada nilai pun. Mati dia, hidup dia, pada kita tak ada apa pun. Burung tadi kata dekat lelaki tadi, wahai fulan, sesungguhnya kami ni makhluk Allah yang sentiasa memuji Allah, mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Mungkin ni tamsil, tetapi dalam riwayat Al-Imam Tabari disebutkan, diceritakan tentang Nabi Musa AS tak kala tanya kepada Allah berkenaan rezeki, apa yang Allah suruh buat? Allah suruh ketuk batu. Saya pergi muzium Topkapi tu, ada tongkat Nabi Musa dalam tu. Kita duk imagine tongkat Nabi Musa ni, tongkat seketui tongkat. Rupanya besar ni, kurus ibu jari. Ya Allah. Tongkat Nabi Musa dekat Topkapi, kat muzium kat Turki, Istanbul. Masa dekat Saudi hari tu, kami lalu dekat satu tempat nama dia Al-Bada'. Al-Bada' ni atas sikit daripada Umluj sebelum sampai ke Wadi Tayyib Al-Isim. Kami off-road
18 km. Tengah-tengah off-road, tiba-tiba line tak ada, orang tak ada. Nampaklah unta 4-5 ekor. Kita duk risau dah, kita je sebiji kereta ni. Ni kalau tayar tenggelam ke apa ke ni, Masya Allah. Kita misi mencari batu, satu batu yang disebut dalam riwayat The Split Rock of Horeb, yang Nabi Musa ketuk keluar 12 mata air. 18 km daripada jalan raya. Kami shoot sampai ke dalam, dengan internet tak ada. Kami berpandukan hanya handphone statik. Lepas tu agak-agak bilangan bukit kita kira. Lepas tu Alhamdulillah sampai. Kita duk sangka ketika kita baca riwayat, kita baca Quran surah Al-Qasas, yang mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa ketuk batu terpancar 12 mata air. Kita sangka batu tu batu kecil. Tuan-tuan, rupanya batu tu Masya Allah, kita boleh masuk 3 orang kat celah tu. Besar batu. Masa pergi dekat Istanbul, tengok tongkat Nabi Musa besar ni. Tak begitu kudrat, kekuatan Allah yang Allah hadirkan kepada mukjizat Nabi yang membawa cahaya agama untuk manusia selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Ini satu benda yang tak boleh kita nak fikir dan logikkan langsung benda ni. Bila Nabi Musa tanya dalam riwayat Al-Imam At-Tabari berkenaan rezeki, Allah suruh ketuk batu, terbelah batu, ada batu. Allah perintah ketuk lagi batu, terbelah batu, ada batu lagi. Kali ketiga Allah kata ketuk batu, terbelah batu, ada seekor ulat kecil di tengah-tengah tu yang sedang makan daun hijau. Allah perintahkan Nabi Musa angkat ulat tadi letak kat telinga. Tuan-tuan, Nabi Musa angkat ulat tadi letak kat telinga. Ulat pun pada kita tak ada nilai juga. Bahkan pada kita bermasalah ada kalau duduk dekat pokok lemon, habis hilang semua daun lemon. Ulat tadi bila Nabi Musa letak dekat telinga, ternyata Allah Ta'ala memahamkan kepada Nabi Musa perkataan ulat tadi. Ulat tadi berzikir kepada Allah, Subhana man yarani wa yasma'u kalami wa ya'rifu makani wa yadhkurni wa la yansani. Ulat tu zikir, Subhana man yarani, maha suci dia, yakni Allah yang sentiasa tengok aku. Ulat tu tak ada kepala yang sempurna macam kita. Ulat tu tak ada kehidupan yang baik macam kita. Ulat tu tak ada pakaian macam kita. Ulat tu tak ada kenderaan macam kita. Ulat tu tak ada otak untuk berfikir waras dan taat kepada agama macam kita. Tetapi ulat ni kata Subhana man yarani. Ulat ni lebih lagi beriman kepada Allah yang Allah sedang melihat dia. Wa yasma'u kalami, dia sentiasa dengar setiap daripada ucapan perkataan aku, kata ulat tadi. Wa ya'rifu makani, dia tahu di mana tempat kedudukan aku. Wa yadhkurni, dia sentiasa ingat pada aku. Wa la yansani, sekalipun kata ulat tadi Allah tak pernah lupakan aku. Tapi manusia kata tak ada siapa ingat kat aku. Aku duduk seorang, tak ada orang peduli kat aku, tak ada orang ingat kat aku. Bila hubungan kita hilang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rasa berseorangan dalam dunia ni. Bahkan Allah Taala sebut dalam Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ingat padaku, kata Allah, aku pasti ingat pada kamu. Bersyukur padaku, kata Allah, jangan sekali-kali kufur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, dalam jantung hati memiliki benih keyakinan bahawa tiada Tuhan selain Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, minta tolong pada Allah dengan dua jalan, sabar, salat. Nak sabar pun susah, nak solat pun kadang-kadang malas. Nak sabar tu dah susah, nak solat lagi, ya Allah. Tuan-tuan,
Burung tadi kata apa dekat atas bau tadi? Nasihat pertama dia, sesungguhnya kata burung tadi, kami ialah makhluk yang sentiasa mengingati Allah, berzikir kepada Allah. Cuma kata burung tadi, masa aku terbang, aku tengah-tengah terbang, hanya sedetik saja, hanya satu ketika saja, aku terlalai daripada ingat Allah, terus aku tercampak masuk dalam perangkap engkau. Burung tu kata, hanya kerana sedetik saja aku terlalai daripada ingat Allah, aku terus tercampak masuk dalam perangkap engkau ni. Tuan-tuan perempuan, berapa banyak detik kita terlalai daripada Allah. Allah tahu, Allah sayang kita. Allah tak kala kita terlupa, terlalai. Allah kadang-kadang rotan kita sikit, Allah rotan supaya kita balik pada Allah Ta'ala balik, supaya kita teringat balik pada Allah. Kalau Allah tak uji, tuan-tuan, kalau kita tak ada masalah dalam hidup ni, kadang-kadang kita angkat tangan doa, Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Lepas tu kita pun bangun. Tapi bila Allah Ta'ala bagi ujian, kita angkat tangan tu tak sama macam tadi. Kita angkat tangan, angkat tangan, belum sebut lagi nama Allah, air mata dah mengalir dulu dah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Masa tu nikmat doa tu lain. Masa tu rapat hubungan kita dengan Allah lain. Dalam hadis disebut dalam kitab Al-Muntaqab, tuan-tuan, diberitahu Nabi SAW sebut, setiap daripada hamba Allah itu ada darjat kedudukan dia di sisi Allah. Yang mana Allah sayang kat dia, Allah angkat dia, letak pada darjat kedudukan tu. Tapi kerana kelemahan amalan dia, kerana kelekaan dia, kadang-kadang menyebabkan dia terjatuh daripada darjat tu, dan kehendak Allah untuk angkat dia balik naik ke situ, Allah hantar ujian supaya dia sabar, supaya dia istighfar dan syukur, supaya Allah boleh angkat balik, letak kat situ. Tuan-tuan, Nabi ialah orang yang paling faham agama ni. Nabi ialah orang yang Allah Ta'ala amanahkan untuk disampaikan agama ni. Dan tak ada satu perkara yang Allah Ta'ala hantar dan sampaikan kepada Nabi, melainkan semua Nabi dah sampaikan kepada para sahabat. Nabi endorse, Nabi tanya pula sahabat, Nabi tanya para sahabat ketika mana Hajjatul Wida' kepada para sahabat yang ada di 124,000 orang, Allah hal ballaghtu, apakah aku telah sampaikan? Sahabat semua jawab serentak, nashhadu annaka qad ballaghta wa hadaita wa nasaht. Ya Rasulullah, kau telah menunaikan, kau telah menyampaikan, kau telah bagi nasihat. Selesai dah, semua dah komplit dah, kau dah bagi semua dah, wahai Rasulullah. Sahabat pun dah redha dah dapat semua dah. Tuan-tuan, kehendak dan keinginan Nabi ialah hubungan kita dengan Allah yang sentiasa terikat dan tak ada cacat walaupun sedikit. Tapi dunia yang dibentangkan di depan kita menyebabkan kadang-kadang kita tergelincir dan rebah dengan dunia ni. Bila lelaki tadi dengar burung cakap macam tu, kerana hanya sedetik dia terlalai daripada Allah, dia masuk dalam perangkap tu, kan Allah. Jangan tanya kenapa kadang-kadang Allah uji kita dengan rezeki kita, Allah uji kita dengan keluarga kita, Allah uji dengan pekerjaan kita, Allah uji kita dengan macam-macam masalah dalam hidup kita. Bukan Allah benci kita. Allah sebut dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, kata Allah, dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan kami beriman, sedangkan dia masih belum diuji. Tuan-tuan, kita ialah orang-orang yang hidup di penghujung tebing-tebing sebelum Allah kiamatkan muka bumi ini. Kita sedang berada di satu zaman yang kita sedang tengok satu-satu hadis Nabi sedang disempurnakan. Apa yang jadi sekarang ni, tuan-tuan, bukan satu kebetulan, bukan satu kesilapan, tetapi itulah satu ketetapan yang telah Allah Ta'ala tulis. Tuan-tuan, Nabi SAW, sebelum saya sambung kepada amaran-amaran yang Nabi SAW dah bagi dah untuk kita lalu hari ini, saya cuma ambil tamsil.
burung tadi. Sebab tamsil ni penting. Kerana kalau saya tak pernah lupa tamsil yang ulama India ni bagi pada saya, sebab pegang saja pada apa yang terdapat dalam nasihat tamsil ni, insya-Allah kita akan dapat melangkah dalam kehidupan akhir zaman ni dengan baik, insya-Allah. Burung ni terbang di atas pokok depan rumah dia. Masa tu dia dah tunduk dah. Sebab apa? Aduhai, dia kata, satu nasihat yang sangat mahal, jangan pernah terlepas daripada hubungan dengan Allah. Sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa ada hubungan dengan Allah. Kemudian burung tu kata, wahai fulan, dengar betul-betul nasihat aku yang kedua ni. Bodohnya kamu ni. Kena bodoh dengan burung. Terkejut dia, tengok dia burung, kenapa bodoh? Wahai fulan, seandainya kamu sembelih aku tadi dan belah perut aku, kamu akan mendapati di dalam perut aku ada sebutir permata yang kalaulah kamu jual di pasar, nescaya kamu telah jadi orang kaya. Terkejut dia, tuan-tuan, melopong dah, sebab burung tu dah ke atas dahan depan rumah dia tak boleh buat apa dah. Wahai fulan, dengar betul-betul apa aku nak cakap ni. Hargai apa yang ada dekat tangan kamu sekarang ni. Sebab bila je boleh terlepas pada kamu. Dan bila dah terlepas, belum tentu dia boleh balik di tangan kamu balik. Tak boleh buat apa dah. Burung tu dah lepas dah. Burung tu kata bodoh, sebab tak hargai saat, the moment. Sebab tu masalah kita bukan apa yang akan jadi nanti, masalah kita apa yang sedang kita buat sekarang. Masalah bukan apa nak jadi esok, masalah apa yang kita sedang ikhtiar dan usahakan hari ini. Esok belum tentu untuk kita, esok belum tentu untuk saya. Tapi yang sekarang, yang sedang kita ada, segala-gala yang sedang Allah pinjamkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita hargai saat dan ketika ni untuk bentuk hari masa depan. Bukan esok atas dunia, tapi esok di negeri akhirat yang lebih utama dan panjang, tak ada penghujungnya. Burung tu pun terbang naik atas puncak bukit, dah tak boleh buat apa dah. Burung tu menjerit dengan satu jeritan yang sangat kuat. Dia kata, wahai fulan, dengar betul-betul nasihat terakhir aku ni. Dia pun tengok burung tu. Burung tu kata, peluang datang ni sekali ya, takkan datang lagi dah. Tepuk dahi dia, ya Allah, peluang datang ni sekali ya, takkan datang lagi dah. Kita semua hidup atas dunia ni sekali ya. Hidup ni bukan kita nak gamble, bukan kita nak struggle untuk dunia. Rugilah orang-orang yang tersilap meletak objektif kehidupan di atas dunia. Tuan-tuan, apa makna hidup ni? Allah sendiri bagi tahu kepada kita supaya kita tak tersilap makna dalam kehidupan ni. Ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Tu ya. Pendek supaya manusia ingat, jin ingat. Aku tak ciptakan kalian, kata Allah, melainkan satu yang maksud dia. Apa dia? Menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita cuma hamba. Hamba punya kerja ialah taat. Tak boleh petikai, tak boleh soal, tak boleh tanya why, kenapa macam ni, kenapa tak macam ni, kenapa. Tak ada orang boleh persoalkan apa takdir kehendak Allah yang sedang berlaku, kecuali dalam cerita Hindustan saja. Dan cerita Hindustan kan selalu tanya, mere khuda ye kyun hai, kyun wo mere pyar hai, mar gaya kaise mar gaya, ye mere pyar hai. Sudah meninggal kan, tak puas hati dengan Tuhan. Banyak cerita Hindustan tak puas hati dengan Tuhan, gaduh dengan Tuhan. Masuk dalam kuil, ketuk loceng, pun tu bergaduh dengan Tuhan. Kita pun tengok, menangis, ada yang menangis kan, ya Allah. Cerita Karen Arjun. Tuan tengok Karen Arjun? Tak tengok lah. Tapi tengok asal ni. Sebab Karen Arjun ni cerita zaman dulu kan. Dua superstar tu berlakon sekali, Salman Khan dengan Shah Rukh Khan. Bukan senang nak jumpa dua ni berlakon sekali. Ha? Pernah tengok apa man? Sedap cerita tu. Tuan-tuan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang Allah Taala utuskan datang untuk memberi peringatan yang paling bermakna, paling hak, yang paling betul. Hidup Nabi cuma 63 tahun.
Dakwah Nabi cuma 23 tahun. Hayat Nabi tertakluk hanya pada zaman Nabi, tapi maksud kehidupan Nabi macam mana bayi yang terakhir melangkah masuk dalam syurga. Ini matlamat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dah cerita dah apa yang sedang kita berlaku, apa yang sedang berlaku pada kita di saat dan ketika ni. Tuan-tuan, sebelum saya bergerak ke belakang, kita pergi ke depan dulu. Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu telah menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh buka di dalam Musnad Ahmad. Kata Sayyidina Ubadah bin Samit, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita kepada kami, inna awwala ma khalaqallah al-qalam. Perkara pertama, kata Nabi, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan ialah pena. Macam mana keadaan dia? Wallahu a'lam bissawab. Ketika mana Allah Ta'ala buat keputusan, ketika tu tak ada apa-apa, tiada apa-apa yang ketika belum ada syurga, belum ada neraka, belum ada kita, belum ada malaikat, belum ada jin. Ketika tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali ialah al-qalam, pen. Thumma qala lahu uktub. Kemudian Allah beritahu kat pen tu, sekarang tulis. Pen tanya pada Allah, ya Rabbi, madza aktubu? Wahai Tuhan, aku nak tulis apa? Allah beritahu, uktub muqadira kulli syai'in. Tulis takdir segala-galanya sehingga taqumus sa'ah, sehingga datang kehancuran Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia. Tulis semua benda, tulis semua benda. Dekat mana? Lauhul Mahfuz. Macam mana nak terjemah lauh? Ulama beritahu lauh ni ialah satu board, satu papan, satu tempat tulis, yang mana tempat tu untuk ditulis, bahasa mudah kita, tablet. Yang mahfuz, yang dijaga, yang mana tak ada satu manusia pun pernah tengok, tak ada satu malaikat pun pernah tahu, tak ada satu makhluk Allah pun, melainkan hanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Satu ulama Kanada, saya duduk dalam kuliah, ada Syekh Sadi, beritahu apa dia? Apa makna kulli syai', segala-galanya Allah perintahkan kalam tadi, pen tadi ditulis, apa segala-galanya? Kata Syekh, hatta 2 butir pasir yang bergeseran di tengah lautan dalam itu pun di bawah tulisan pena takdir Allah. Sehelai daun yang gugur di hutan belantara, di atas apa daun tu jatuh pun di bawah tulisan pena takdir Allah. Kita semua bersin terkeluar bulu hidung yang kita pun tak sedar, hak tu pun di bawah pena takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala perkara Allah Ta'ala putuskan untuk dituliskan dengan sempurna, dan segala-galanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita faham semua benda ni daripada takdir ketetapan Allah, mana mungkin ada perkataan depression dalam kehidupan kita? Mana mungkin ada perasaan benci, dengki, tak puas hati dengan orang ni, dengan orang nu dalam kehidupan kita? Kenapa kita tak puas hati, sakit jiwa dengan orang? Sebab kita tak setuju dengan apa yang jadi itu. Tak setuju satu perkara, tak ada masalah, tapi benci kepada satu perkara, kepada manusia, benci kepada makhluk, benci, ini bukan sifat yang Nabi ajar pada umat. Benci pada dosa, ini sifat yang Nabi ajar. Tapi ramai orang bukan setakat benci dosa, benci habis semua benda yang termasuk dalam dosa. Tuan-tuan, yang berlaku di saat dan ketika ni, yang sedang kita duduk ni, hatta sedutan oksigen yang masuk dalam rongga hidung kita, hak ni pun daripada rezeki dan takdir ketentuan Allah Ta'ala. Berapa hak masuk, berapa hak keluar, udara masuk, udara keluar. Tuan-tuan, saya sempat hari tu pergi Jerman, Abang EJ semua hari tu di Jerman. Kami sampai di Geneva. Masa saya buat master tahun 2017, antara keinginan kami ialah sampai Geneva. Tuan-tuan, master saya bukan bidang agama, master saya bidang fizik.
Memang daripada kecil cita-cita nak jadi saintis. Allah bagilah jadi, tapi masa dekat universiti, Masya Allah, ada kawan-kawan yang rajin datang buat dakwah jumpa kita. Cuma tahun akhir tu lah kawan-kawan heran sikit ni, kau ni buat fizik ni, tapi aku tengok dah macam kos agama lah. Hang punya silibus ni habis tuan, semua bahasa Arab, tasawuf, semua subjek-subjek agama yang boleh masuk dalam kredit, kita masuk dalam kredit, yang tak boleh masuk kita pergi mengaji. Sebab apa? Bila iman masuk dalam hati, bila kerinduan kecintaan kepada Nabi tu datang tu, kita jadi rasa kosong terhadap perkara dunia, kita nakkan benda akhirat ni. Tapi kita dah belajar lama benda tu. 2012 masa tu UPM nak bawa beberapa pelajar buat research pergi ke Geneva, ke satu tempat. Tuan-tuan biasa dengar, tuan-tuan orang ini Putrajaya ni semua orang yang Masya Allah educated. Tuan-tuan biasa dengar CERN di Geneva. Di situ ada satu tempat nama dia Large Hadron Collider. Di situ dilakukan kajian untuk menghentam partikel, menghasilkan atomic particle baru. Tuan-tuan, kita semua manusia. Kita pergi sains sikit tuan-tuan. Kita semua manusia dicantumkan oleh Allah daripada sistem-sistem. Sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem perkumuhan, dan setiap sistem ni terbentuk daripada gabungan organ-organ. Organ pula terbentuk daripada gabungan tisu-tisu. Tisu terbentuk daripada gabungan sel-sel. Kita ambil seketul sel. Di dalam seketul sel, yang control the cell, yang Allah Ta'ala letakkan sifat untuk kawal sel ialah nukleus. Tuan-tuan ingat lagi tak? Ni sekolah dulu ni. Nukleus, dalam tu ada nukleolus. Dalam nukleolus dia ada kromosom X. Kromosom ini sebenarnya terdiri daripada dua kromatik yang diikat oleh sentroma. Kromosom apa dia? DNA, deoksiribonucleic acid. DNA belah dua jadi mRNA. Nah, sekarang mRNA semua dah kenal. Disebabkan COVID-19, budak kecil pun sebut pasal mRNA, spike protein. Pfizer, spike protein. Kalau apa nama tu, AstraZeneca, adenovirus, daripada tai chimpanzee. Kita benda ni, budak-budak kecil pun pandai sebut benda ni. Tuan-tuan, DNA daripada amino acid, daripada protein yang Allah bentuk daripada karbon, hidrogen, oksigen. Yang paling simple daripada 3 atom tadi ialah hidrogen. Dia cuma ada satu proton dengan satu elektron. Satu proton, satu neutron dikelilingi oleh elektron. Ingat lagi tak kimia dia kata 4 bab 1. Tuan-tuan balik buka buku anak-anak lagi refresh balik, baru kita tahu nak kita belajar apa. Tuan-tuan, yang paling simple dulu dia kata dia punya mass negligible ialah elektron, tapi sekarang ni mass of electron dah diambil kira, sebab dalam proton, dalam neutron dia ada subatomic particle yang dipanggil quarks. Proton dia ada up up down, neutron dia ada down down up, down down up bentuk neutron, up up down bentuk proton. Hak ni tuan-tuan, kalau dispeedkan, dilajukan dan dihempuk, dilanggarkan, minta maaf tuan, bahasa Kedah tuan, orang sains Kedah dia macam tu, dihempuk, pam tuan, berlaga, dia akan pecah, quarks dia akan pecah dan dia akan bentuk partikel-partikel baru. Hak ni pun di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni pun daripada izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, akan terbentuk boson, meson, hadron. Hak ni sekolah dah tahu. Tuan-tuan, hak ni pelajar-pelajar universiti dah mula dalam subjek physics modern, baru ada silibus. So kajian ni kajian baru. Apa pasal mereka yakin sangat dengan kewujudan benda ni? Nampak? Tak nampak pun. Nampak meson? Tak nampak pun. Nampak hadron? Tak nampak pun. Tak nampak pun semua ni. Tapi kenapa yakin? Sebab hari-hari mereka kaji pasal benda ni. Hari-hari mereka duduk dengan benda ni. Azan. InsyaAllah kita mati azan. InsyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-tuan, kenapa saya cerita semua benda ni? Saya duduk dalam bidang fizik selama. Saya duduk dalam bidang fizik daripada tahun 2007 sampai 2016. Dan Allah bagi peluang tahun ni, walaupun saya pergi ke Jerman atas urusan agama hari itu, tetapi kita dah ada di Geneva. Saya teringat 2012 teringin nak datang sini. Dan Allah Ta'ala izinkan saya masuk dalam CERN dan tengok macam mana dekat, dia tak bagi masuk dekat tapak projek. Tuan-tuan boleh imagine tak CERN tu tuan-tuan pernah tengok cerita Terminator kan? Terminator, anak Susanna Eja berlakon. Nama dia Susanna Eja, yang masa dia kena kejar dengan satu robot tu, lepas tu kat dalam terowong tu, bila magnetic field tu dibuka, gam, yang robot tu terlekat dekat satu tu. Itu tu Large Hadron Collider kan, kita panggil tempat tu. Biasa orang tengok cerita, orang tak peduli alat apa tu. Itulah tempat untuk dia speedkan satu proton ataupun antiproton atau positron untuk dilanggar supaya terbentuk satu partikel baru. Dan sebenarnya awal dulu mereka ada sebut tentang pengkajian terhadap the Big Bang Theory, the origin of the life sebenarnya. Jadi masa saya ikut dalam tour tu lebih kurang 2 jam, saya nak tanya soalan dekat yang mutawif yang bawa kami tu. Mutawif lah, kira profesor yang bawa kami tu. Habis-habis tu sebelum saya tanya, ada seorang pakcik yang ikut dalam kami punya tour, umur dia 73 tahun. Sebab ada orang tanya ni, uncle umur berapa? Dia kata 73. Umur 73 tahun tuan-tuan, ikut dalam tour ni, masuk sekali nak tengok Hadron Collider ni punya tempat. Kita pun kan tak faham, umur 73 tahun sibuk lagi berkenaan dengan benda-benda saintifik macam ni. Bukan bidang sains pun dia asalnya ni, daripada Italy dia datang nak tengok sendiri tempat tu. Sebab mereka kata Large Hadron Collider ni nak study the beginning of life. Sebab dalam kajian saintifik mereka menyebut berkenaan unstable state particle, high temperature with very compact of pressure. Maksudnya terlampau pekat, terlampau tinggi tekanan, terlampau panas dan tak stabil, meletup, boom, tiba-tiba jadi bumi, jadi langit, jadi bulan, jadi bintang, jadi matahari, suddenly explode and suddenly jadi semua benda ni. Macam mana orang yang kata sains ni berasaskan logik boleh meyakini perkara yang tak logik macam ni? Suatu dalam ada satu orang ulama, saya tak ingat nama dia apa, dia ajak berdebat berkenaan dengan the existence of God, kewujudan Tuhan. Satu orang ulama ni ketika mana dipanggil untuk berdebat, disetkan satu hari, disetkan satu tempat, orang ramai dah berhimpun nak tengok hujah etis ni, nak tengok hujah ulama ni. Masa pun tiba, orang ramai pun dah sampai, etis ni pun sampai, ulama ni tak sampai. Tunggu lama, berjam-jam tunggu. Akhirnya etis ni kata dah, nampaknya dia ni takut dan dia tak datang. Ulama tadi tiba-tiba sampai, lambat, sangat lambat. Lepas tu etis tu marah, kata kamu datang lambat. Tengok, dalam sudut masa pun dah tak disiplin, apa lagi dalam sudut ilmu. Ulama tadi kata minta maaf aku lambat tadi sebab masa nak datang tadi ada masalah sikit. Masa nak datang tadi ada satu tempat tu aku nak lintas sungai, tadi jambatan dah runtuh. Jadi aku tunggu tepi sungai, tiba-tiba ada satu pokok dekat depan sungai tu tiba-tiba terpotong sendiri. Lepas tu tiba-tiba terbentuk sendiri, jadi kapal sendiri, datang bergerak sendiri kat aku naik dan bergerak sendiri sampai ke tebing. Oh, sampai sini. Etis tu kata agak lah benda ni, tak logik, takkanlah semua benda tu jadi sendiri. Dah, dia kata aku dah jawab semua ni. Habis debat kan. Benda kecil daripada pokok jadi kapal pun dia tak yakin, dia tak boleh nak percaya jadi sendiri, apa lagi langit dan bumi. Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, satu takdir muqadir yang Allah taala perintahkan kalam pena untuk tulis segala-gala daripada mula sampai akhir. Jadi kita pelik lah apa jadi sekarang ni. Yang pelik ialah bila kita tak faham-faham lagi dengan apa yang Nabi SAW bagi amaran tentang akhir zaman.
Sahabat datang jumpa Nabi, "Ya Allah, ya Rasulullah, doakan Yaman." Nabi angkat tangan, doa keberkatan Yaman. Sahabat minta, "Ya Rasulullah, doakan Syam." Nabi angkat tangan, doa keberkatan Syam. Sahabat ada yang datang yang kata, "Ya Rasulullah, doakan Najd." Berubah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Najd. Nabi kata daripada situ akan keluar tanduk syaitan. Jadi jangan pelik tu masa Maulid Rasul itu konsert kat Riyadh. Benda Nabi dah bagi tahu satu ketika. Apa sah Riyadh pula? Riyadh tu Najd lah, 1000 kilometer lebih kurang daripada Madinah. Saya masa tu dekat Madinah. Lepas tanya ustaz, dengar tak bunga api meletup konsert? Mana dengar, 1000 kilo, ya Allah. Dan para sahabat ramai syahid di sana, di tanah Yamamah ketika peperangan dengan Musailamatul Kazzab, dan tertanam jasad lelaki yang Nabi kata Al-Kazzab di tempat itu, An-Najd, di tanah Yamamah. Tuan-tuan, benda ni Nabi dah bagi tahu akan jadi. Bukan masalah benda yang sedang jadi, masalah apa yang kita prepare untuk buat sekarang ni. Sahabat datang jumpa Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat?" Nabi jawab tak soalan tu? Nabi jawab, tapi Nabi twist. "Kamu tanya aku tentang bila kiamat, aku tanya pada kamu balik, apa yang kamu persiapkan diri kamu untuk hari itu?" Nabi jawab dengan soalan tu kerana benda yang akan jadi tetap akan jadi. Bukan masalah yang akan jadi, masalah sekarang ni apa yang kita buat untuk sampai pada hari itu. Mungkin kita sampai, mungkin kita tak sampai, tapi mati itu pasti. Israel AS, malakatul maut, tak tahu pun esok sampai dia nak cabut nyawa. Tapi tak kala jatuh je daun daripada Lauh Mahfuz, nama kita kat situ, selesai dah kita. Sebab itu preparation kita ialah untuk benda yang lebih besar. Jangan tak ada siapa pun dapat untung salahkan siapa-siapa. Saya minta maaf, saya pun tak setuju kalau nak cakap minta maaf. Kalau duduk kat Malaysia baru ni cakap, duduk sana nak cakap tu, dia kata jangan cakap. Muhammad bin Salman bila dia buat benda-benda sekarang ni, projek NEOM, tuan-tuan, 900 bilion kos projek NEOM tu, USD. 900 bilion USD yang Muhammad bin Salman sedang buat sekarang ni, boleh beli sebiji negara Mexico. Kalau Saudi bayar semua hutang Mexico tu Saudi punya. Tapi projek NEOM tu, mereka sedang usahakan untuk bangunkan the smart cities. Tuan-tuan kalau pergi ke Wadi Taib Al-Isim, betul-betul bertentangan dengan laut tu ialah Sharm el-Sheikh. Siapa pernah pergi? Sharm el-Sheikh, Mesir. Tuan-tuan, benda ni akan jadi. Dajjal akan keluar. Sahabat muzakarah tentang Dajjal dalam hadis. Tuan buka Fadilat Amal, ada hadis sahabat muzakarah tentang Dajjal. Bila sahabat muzakarah tentang Dajjal, Nabi lalu dan Nabi tanya, "Kalian tengah buat apa?" Sahabat kata, "Kami muzakarah tentang Dajjal." Apa Nabi kata? "Inginkah aku khabarkan kepada kalian satu perkara yang lebih aku takut ke atas kalian lebih pada Dajjal?" Tuan-tuan, sahabat semua pusing tengok Nabi. Dajjal ini setiap Nabi-Nabi telah datang dan bagi peringatan tentang Dajjal. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW kata, "Ada lagi benda yang aku lebih takut ke atas kalian lebih pada Dajjal." Sahabat kata, "Apa dia, Rasulullah?" "Satu orang yang angkat takbir, tunaikan solat dalam keadaan bila ada orang lalu kat belakang, dia perbaiki solat dia." Apa maknanya tak ikhlas kan solat sebab ada orang tengok, apa betul baikkan solat dia. Kalau solat seorang-seorang campak ya, campak baca 3 kul, baca qul huwallah pun laju, satu nafas pun. Tapi bila orang tengok, bismillahirrahmanirrahim, masya-Allah. Ibadat untuk makhluk ni lebih Nabi takut ke atas kita semua, lebih pada Dajjal kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa saya. Semoga Allah Taala mudahkan kita dan bagi kefahaman pada kita. Dan jangan pernah salahkan siapa-siapa di atas apa yang sedang berlaku sekarang ni, tapi salahkan diri kita kerana kita kurang doa dan sebut nama orang yang kita selalu salahkan tu. Kita suka salah orang ni, tenang, angkat tangan. Orang yang kita duk salahkan tu, kita pernah sebut nama dia dalam doa kita. Kami pergi minta maaf tuan-tuan, kami pergi Albania. Kami selesai 2 minggu buat dakwah di Albania. Kami balik ke Madinah untuk sampaikan laporan dakwah di Madinah. Kami sampai di Madinah nak sampaikan laporan dakwah di Madinah. Kami punya ada seorang maulana dengan kami, dia yang bangun nak bagi laporan.
dia pun cerita, oh kat sana ada masalah ni, ada masalah ni, ada masalah ni, masalah ni. Jadi orang yang ambil laporan tu angkat tangan, dia kata kejap. Aku bukan tanya kau masalah umat ni. Aku tanya kau apa yang kau buat dakwah yang telah bangunkan tempat tu dengan agama itu. Jadi aku tak tanya masalah umat ni. Biarlah umat ni dengan masalah dalam keadaan jangan pandang masalah tu, bangunkan dakwah sehingga Allah buat keputusan, selesaikan masalah tu. Jangan salahkan umat ni atas apa yang berlaku, salahkan diri kita kerana belum buat apa-apa untuk umat ni datang pada agama. Ini sifat da'i ni, ini sifat Nabi SAW. Nabi SAW tengok sahabat, tengok Abu Jahal pun Nabi harapkan hidayat untuk dia. Abu Jahal mati tanpa iman, Nabi harap hidayat pula pada anak dia, Ikramah masuk Islam, akhirnya syahid di medan Yarmouk. Nabi sentiasa merendahkan diri Nabi. Saya kadang-kadang, ya Allah, nak belajar sifat rendah diri, tak salahkan orang ni supaya doa. Nampak keburukan apa kita, angkat tangan doa. Ini ya Allah, satu benda yang kena latih. Masa dekat hotel, selalu kan kita sewa hotel. Tuan-tuan, hari ni dekat Mekah, kalau tuan-tuan turis visa boleh sebilik 4 orang boleh duduk kan. Bukan kita 4 orang, hari tu kami sewa hotel, ada 4 katil, 6 orang duduk kan. 4 katil, nak jimat kos, dah nak balik Malaysia, duit pun dah makin Masya Allah. Tuan-tuan, 4 katil, 1, 2, 3, 4. Lepas tu tengah tu ada kosong 2. Kami ada 6 orang. Ada 3-4 orang ulama dengan kami. 2 orang ustaz ni buka-buka pintu, tuan-tuan, buka-buka pintu, meluru 2 orang ustaz ni terus ambil tempat kosong, duduk atas lantai. Kita dia takkan ustaz duduk atas lantai, kami yang ulama atas lantai, hak semak atas katil. Ulama kita jadi macam. Ada seorang ustaz dari Indonesia, Ustaz Imran. Ustaz Imran kata apa? Saya tatkala melihat akhlaknya ulama-ulama Malaysia ini tersentuh hati saya. Saya melihat kalian ni, kalian telah meletakkan diri kalian pada tahap yang paling rendah sehingga tak mungkin lagi orang dapat merendahkan kalian. Ya Allah, dia kata. Apa dia kata? Kalian telah meletakkan diri kalian di tempat yang paling rendah sehingga tak mungkin lagi orang dapat rendahkan kalian. Hari ni bila kita rasa tinggi, sebab tu orang duk rendah-rendahkan kita. Bila kita rasa tinggi, orang rendah-rendahkan kita, hak tu kita stres, sakit hati, tak puas hati orang dah. Letak diri kita paling bawah atas tanah, kerana kita akan duduk di dalam tanah nanti. Dan insya-Allah orang kata apa kat kita pun kita tak terasa, sebab kita buat bukan untuk orang, kita buat untuk Allah Taala. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian terkasar bahasa silap bicara. Kita doa sikit, minta amin daripada tuan-tuan dan puan malam. Ya Allah, terima doa kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami, Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau telah pandang Nabi dan para sahabat. Mereka telah buat dakwah sehingga hidayat telah sampai pada kami. Wahai Allah, darah para sahabat, air mata mereka telah menjadikan pepohon keimanan subur sehingga kami merasa nikmat buah iman dan Islam pada zaman kami. Wahai Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa. Wahai Allah, kalau Kau zahirkan dosa kami hitam timur dan barat dengan dosa ni, akan tertutup langit dan bumi kerana dosa ni. Wahai Allah, kami ketuk pintu rahmat, pintu taubat. Wahai Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkan dosa kami, ampunkan anak isteri kami, ampunkan ahli keluarga kami, ampunkan dosa umat ni. Kami bergerak ke seluruh dunia, kami tengok macam mana orang Islam minum arak. Wahai Allah, kami tengok orang Islam judi. Wahai Allah, kami tengok orang Islam makan khinzir, benda yang Kau haramkan. Wahai Allah, dalam keadaan sikit pun tak ada rasa bersalah. Wahai Allah, wallahi sesungguhnya mereka semua orang yang baik-baik, akhlak mereka baik. Kami yang kurang buat dakwah, kami yang kurang angkat tangan doa dan menangis untuk mereka di tengah-tengah malam kami. Kami tidur di saat Nabi kami tak boleh tidur 1400 tahun yang lepas. Wahai Allah, wahai Allah, kami angkat tangan lagi minta, wahai Allah, tolonglah wahai Allah, bagi hidayat pada umat ni seperti mana telah Kau bagi hidayat pada para sahabat. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dalam doa Nabi, kebaikan tu kami minta. Wahai Allah, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta jauh daripada doa Nabi tu kami minta jauh. Wahai Allah, angkat wabak penyakit ni daripada kami, angkat fitnah ni wahai Allah, keburukan fitnah ni daripada kami. Wahai Allah, wahai Allah,
di kalangan kami ada yang sakit kau sembuhkanlah. Di kalangan kami yang diuji masalah rezeki kau lapangkanlah. Ada diuji masalah hutang kau langsaikanlah. Ada diuji dengan masalah rumah tangga kau selesaikanlah. Wahai Allah, satukan hati alim ulama kami, dai yang bergerak seluruh dunia, satukan hati seluruh dai-dai, satukan hati seluruh pemimpin-pemimpin kami. Wahai Allah, masukkan kerisauan agama sebagai perkara yang utama. Wahai Allah, supaya akhirat nanti kami dapat berhimpun dengan Nabi kami dalam majlis yang lebih besar. Wahai Allah, di sisi Engkau. Rabbana amanna bima أنزل التاب واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.